Seperti yang kita tahu, sekolah vernacular ini diwujudkan oleh British daripada abad ke-19 hingga abad ke-20. Kemudian, kita dapat lihat bahawa dahulu kala, sistem pendidikan di sekolah adalah berasingan mengikut kaum. Kemudian, oleh hal yang demikian, berlakulah peringkat-peringkat perkembangan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu. Di samping itu, menurut teori Robert Harvey-Ross, perkembangan kanak-kanak ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan persekitaran masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada zaman sebelum kemerdekaan yang mementingkan kebajikan atau hak istimewa pada sesebuah kaum itu. Baiklah, kita teruskan pula dengan menonton perbincangan yang dilakukan oleh 3 orang pelajar institut berkaitan dengan kerja khusus yang perlu mereka lakukan mengenai perkembangan sistem pendidikan di Tanah Melayu sebelum dan selepas kemerdekaan. Hai semua. Hai. Okey, hari ni kan kita seperti yang kita dah janjikan, yang hari kita nak berbincang semula tentang laporan-laporan yang kita akan buat dalam kerja khusus kita nanti kan. Jadi, saya dah buat sedikit nota untuk beberapa nota secara ringkas berkaitan dengan 2 laporan yang bersama saya ni, iaitu laporan Cheeseman dengan laporan Barnes kan. Jadi saya ringkasnya, laporan Cheeseman ni, macam kita tahu dalam tempoh sebelum ni kan Tanah Melayu dijajah oleh Jepun, betul tak? Jadinya, semasa pemerintahan Jepun ni dia telah membuat satu sistem pendidikan yang dipanggil sebagai Nihongo. Dan Nihongo ni kan, dia berteraskan ataupun dia menekankan pembelajaran dengan lagu-lagu klasik Jepun. Kita lihat dalam buku teks pun kan ada dia kata lagu-lagu klasik Jepun, warisan kebudayaan Jepun dalam kurikulum sekolah rendah. It means, maksudnya Jepun ni dia menekankan basically pasal diorang je untuk pendidikan tu. Maksudnya semua wajib untuk belajar macam lagu Jepun semua kan. Okey, lepas tu kan lepas tu Jepun ni pun dah bubarkan pendidikan peringkat menengah adiran biasa. Lepas tu digantikan dengan pendidikan vocational dengan teknik. Macam tu. So basically macam bagi saya lah, Jepun ni dia agak strict ataupun macam straight lah dia punya pendidikan ni. Maksudnya semua kena ikut dia je. Jadi bila British dia dah ambil alih seluruh Tanah Melayu ni, dia dah ubah balik sistem pendidikan tu. Maksudnya dia dah bukan selaraskan, tapi dia bagi pendidikan kepada semua. Dia menambahbaikan pendidikan, dia bagi pada semua kaum di Tanah Melayu pada tersebut. Dan kenapa nama ni dinamakan sebagai laporan Cheeseman ni? Laporan Cheeseman ni dia dibuat ataupun dibentuk pada tahun 1946 kan, semasa British ambil alih semua Tanah Melayu. So, dia disediakan oleh H.R. Cheeseman, iaitu seorang timbalan pengarah pendidikan masa tahun 1938. Dan Cheeseman ni dia adalah cadangan perubahan pertama dalam polisi pendidikan di bawah British tu. Okeylah, itulah. Jadi basically secara tuntasnya laporan Cheeseman ni dia rancangan penyusunan semula sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas Jepun menjajah Tanah Melayu. Okey. Lepas tu untuk pengetahuan semua, Jepun dia dah memerintah Tanah Melayu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun untuk pendidikan tu basically kurikulum Jepun. Jadi Tak patut dia begitu. ya betul. Jadi inilah H.R. Cheeseman adalah orang pertama yang dipendidikan. Okey, untuk cadangan dalam laporan ni ada lebih kurang 5 je cadangan dia. First, pendidikan percuma pada kanak-kanak kat sekolah vernacular. Lepas tu, kanak-kanak ni dia boleh gunakan bahasa Inggeris masing-masing. Seorang Melayu guna bahasa Melayu, orang Cina guna bahasa Cina, orang India guna bahasa Tamil lah kan. Maksudnya dia tak ada spesifik kan untuk satu bahasa sahaja. Ya, betul. Jadi dekat sini, seterusnya mata pelajaran sains ni dia masukkan juga dalam sukatan pelajaran. Lepas tu ada tambah sekolah pertukangan dan membaiki kurikulum bagi sekolah vernacular. Sekolah vernacular ni adalah sekolah yang spesifik kepada sesuatu kaum. Contoh, ada sekolah vernacular Melayu. Itu semua Melayu. Lepas tu Cina pun orang Cina semua. Sekolah vernacular Satu dia tak bersatu. Jadi dekat situ, kalau kita tengoklah kalau British ni dia tak nak orang-orang di Tanah Melayu tu bersatu sebab takut mereka tentang British. Okey, sambung. Lepas tu subjek amali pula kena masuk dalam sukatan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya itu pengakhiran untuk laporan Cheeseman kan. Jadi kita sambung pada laporan Barnes 1920. Orang ada soalan yang tak faham ke tentang laporan Cheeseman ni ke? Tak, sangat jelas. Saya terus tapi Okey, bagus. Sebab saya telah rasa ringkas je ni sebab kita nak cepat kan. Kita dah faham. Okey, untuk laporan Barnes ni jawatan kuasa ni, untuk laporan Barnes ni jawatan kuasa dia dibentuk pada tahun 1920. So that's why dia panggil laporan Barnes 1920 lah kan. Dan pengurusi dia adalah L.J. Barnes, iaitu pengarah latihan sosial dari University Oxford. Okey, jawatan kuasa ni ditugas untuk semak dan juga menambah baik semula pendidikan untuk bangsa Melayu.
Jadi basically dia laporan ni dia merombak seluruh sistem pendidikan sedia ada dan mencadangkan untuk menambahbaikan dalam beberapa perkara lah. So laporan barnes ni dia macam berpihak jugalah kepada orang lain di sini. Faham tak? Lepas tu laporan barnes ni dia utarakan beberapa cadangan. Tujuannya nak tingkatkan balik tahap pencapaian pelajar Melayu dekat sekolah kuliah. Maksudnya seperti yang kita tahu sekolah kuliah ni, orang Melayu di tanah Melayu ditempatkan di kampung-kampung, betul tak? Jadi sistem pendidikan dia tu macam agak terbantul ataupun ketinggalan daripada sistem guna-guna di luar lah, di sini. Maksudnya sistem guna-guna sini dan juga Tamil lah kan. Okey, lepas tu tahap dia nak tingkatkan juga tahap bahasa Inggeris dalam Melayu tu. Jadi laporan barnes ni dia usahalah untuk atasi balik masalah-masalah tu. Dan juga dia atasi masalah guru dan dia nak tingkatkan kualiti guru, tambah baik masalah pedagogi pelatih dekat maktab dan juga cadangkan kurikulum guru yang bersesuaian. Maksudnya kat sini dia baguslah laporan ni sebab dia terus mencapai ke orang Melayu. Lepas tu benefit dia dekat orang Melayu. ya, benefit dia kat orang Melayu je. Lepas tu Jadi apa yang terjadi selepas itu? sabar, sebelum tu ada beberapa macam isi kandungan dekat dalam laporan barnes ni. Beberapa je lah. Kita boleh tengok dekat buku teks ni, buku surat 38. Adalah matlamat pendidikan ni untuk satu identiti bangsa berasaskan kaum. Lepas tu sekolah ni dirubah gantikan dengan sekolah kebangsaan. Nampak tak atas sikit. Lepas tu dia gunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Dalam laporan ni dia menyatakan pula. Lepas tu kanak-kanak 6 hingga 12 kena terima pendidikan dekat sekolah. Dah tamat, lepas tu teruskan pelajaran peringkat menengah. Lepas tu ada pembinaan sekolah vokasional moden, ada kurikulum pendidikan yang tekankan mata pelajaran sains, seni, perusahaan dan juga sains rumah tangga. Maksud kita dulu pun ada juga kan yang ERT kan, ekonomi rumah tangga sana belajar juga kan. Jadi kat sini cadangan dalam laporan barnes ni masih digunakan lah kan? Ada yang digunakan juga. Macam sains kan ada pelajaran sains, seni kan. Lepas tu pentadbiran keuangan kebangsaan kena ditanggung oleh penguasa pelajaran setempat kat situ. Maksudnya sebentar. Maksudnya diorang dapat free education lah dekat sini. Lepas tu ada penubuhan jemaah nazir persekutuan, ada pembinaan maktab perguruan berasrama dan untuk pemegang sijil persekolahan. Maksudnya kat maktab ni dia nak melahirkan guru yang akan mengajar di sekolah tersebut lah. Jadi untuk ringkasnya ni, saya bagi lagi ringkas lah untuk kita semua ingatkan nanti. Dia cadangkan untuk orang Melayu, tetapi dekat sini disebabkan laporan barnes ni dia more to orang Melayu, dia dapat tentangan daripada orang Cina, daripada kaum Cina. Dikatakan macam dia macam berat sebelah. Dia tak seimbang sebab daripada Melayu lah kan, kaum lain macam tak dapat dia punya keistimewaan tu. Macam tu. Lepas tu diorang dakwa juga laporan barnes ni adalah satu ancaman untuk diorang sebab pendidikan diorang tak dapat yang sama macam orang Melayu dapat. Jadi tak adil lah. sebab tu diorang tentang balik laporan tu. Jadi disebabkan hal itu telah dibentuknya laporan Fendu. Itu lah saya punya perjalanan. Ada beberapa soalan pun ada saya. Okey, tadi Syazia dah terangkan mengenai laporan Chisman dan juga laporan barnes. Jadi sekarang saya akan bentangkan, saya akan jelaskan tentang laporan Fendu 1951. Jadi laporan Fendu ini telah ditubuhkan pada 1951. Tujuannya adalah untuk mengkaji semula laporan barnes sebagai maklum balas dan dari masyarakat Cina ni yang tidak berpuas hati dengan cadangan dalam laporan barnes ni yang memang bertumpukan kepada pendidikan untuk orang Melayu sahaja. Jadi laporan Fendu ni dia berfokuskan kepada pembangunan untuk sekolah-sekolah Cina dan menuntut supaya sekolah Cina ni dikekalkan dalam sukatan pelajaran yang berasaskan negara Cina. Okey, tapi cadangan dalam laporan Fendu ini dia telah memenuhi tuntutan untuk masyarakat Melayu, Cina dan Tamil yang mana murid dari sekolah rendah ni dia akan diajarkan dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Manakala bagi anak-anak orang Cina dan juga Tamil diberi peluang untuk mempelajari bahasa ibunda mereka. Lepas tu cadangan-cadangan dalam laporan ini kemudiannya telah menjadi sebahagian daripada asas kepada pembentukan Ordinans Pelajaran 1952. Okey, sebelum tu saya nak cerita sedikitlah tentang usul yang disebutkan dalam laporan Fendu. Di mana dalam laporan Fendu ni dia mengadakan dua sistem sekolah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu lagi dia telah menggunakan bahasa Inggeris. Lepas tu pelajaran bahasa Cina dan Tamil perlu disediakan kurang-kurangnya 15 orang pelajar yang ingin belajar bahasa ibunda mereka. Maksudnya kalau kurang daripada 15 orang pelajar dia tak akan ajar. Dia tak akan ajar bahasa. Okay. Lepas tu
yang ketiga, sekolah aliran Inggeris harus dikekalkan dan pelajaran bahasa Melayu diwajibkan di sekolah Inggeris. Manakala bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu. Maksudnya kedua-dua bahasa ini sangat penting. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu ni perlulah untuk semua orang berkomunikasi. Ya, sebenarnya bagi saya bahasa Melayu ni dia melambangkan identiti kita di tanah Melayu. Kita sekarang kat Malaysia pun masih guna bahasa Melayu sebagai bahasa utama kan. So itu adalah identiti kita daripada dulu lagi memang dah diterapkan kan. Itu nama pun tanah Melayu kan. Jadi memang bahasa Melayu itu sangat penting dan sama sahaja walaupun kaum yang berbeza, mereka perlu tahu bahasa Melayu. Okey. Lepas tu kita teruskan dengan Ordinan Pelajaran 1952. Yang mana Ordinan Pelajaran 1952 ni dia terbentuk disebabkan dia ni telah mengkaji laporan Barnes dan juga laporan Fenhu. Jadi dekat dalam Ordinan Pelajaran 1952 ni dia mengandungi cadangan yang menyokong laporan Barnes dan juga Fenhu itu. Jadi ordinan ni dia telah menetapkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan di tanah Melayu, manakala sekolah vernacular Cina dan Tamil tak lagi diterima sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Jadi maksudnya dia satukanlah semua kawasan sekolah. Ya, betul. So maksudnya daripada ordinan pelajaran ni lah yang ada perpanjangan tahun tu. Jadi sebenarnya bahasa Cina dan bahasa Tamil ni diajarkan sebagai bahasa ketiga dalam sekolah kebangsaan. Macam sama je dengan laporan Fenhu, tapi dia ni adalah cadangan daripada kedua-dua laporan Barnes dan juga laporan Fenhu. Maksudnya adil lah. Adil lah. Sekolah je dapat belajar semua bahasa juga. Lepas tu, cadangan-cadangan ni dia menghadapi beberapa masalah. Sudah semestinya akan ada masalah di mana kurangnya guru terlatih daripada kaum Cina, kaum India kan. Kita kena import kan daripada negara-negara mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah kewangan. Dan yang terakhir, mereka mendapat tentangan daripada kaum Cina dan India terhadap penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kerana mereka mahukan bahasa ibunda mereka. Tidak sepatutnya mereka begini sebabnya mereka kena tahu yang mereka ni menetap di tanah Melayu. Jadi mereka ni perlu akutlah dengan undang-undang di tanah Melayu ni kan. Jadi akhirnya cadangan ordinan ni pun tak dapat dilaksanakan sebab ada faktor kewangan dan juga faktor darurat. Jadi begitu sahaja untuk ordinan ni. Dan seterusnya akan ada di Penyataan Razak 1995. Jadi Arlene, macam tadi yang pertama sekali kita dengar pada Syahida terangkan laporan Cismen dan laporan Barnes. Kemudian yang nak terangkan tentang laporan Fenhu dan ordinan pelajaran kan. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan dengan perbincangan kita yang seterusnya iaitu Penyataan Razak. Penyataan Razak ni adalah kira macam laporan yang terakhir semasa sebelum merdeka ni. Okey, yang pertama Penyataan Razak ni ditubuhkan bagi mengkaji semula sistem pendidikan yang lebih menekankan usaha membentuk perpaduan antara kaum. Maksudnya Penyataan Razak ni adalah salah satu cara lah untuk nak menyatu padukan semua kaum di tanah Melayu atau ketiga ini. Kan kita ada Melayu, Cina, India kan. Okey, kemudian ada jawatan kuasa juga yang membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian dengan aspirasi untuk menyatukan penduduk dekat tanah Melayu ni. Jadinya mereka punya tujuan ataupun cadangan untuk menyatu padukan kaum di tanah Melayu ni adalah yang pertama menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita pun dah tahu nama pun tanah Melayu, mesti kita akan gunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Contohnya bahasa ibunda setiap kaum masih boleh digunakan, tapi mereka perlu tahu juga bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu ni sangat pentinglah di tanah Melayu untuk berkomunikasi dengan orang, untuk melakukan pelbagai urusan lah. Jadi seterusnya Penyataan Razak ni juga adalah untuk menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum lain yang terdapat di tanah Melayu ni. Jadinya diorang ni mengkaji isi kandungan ordinan pelajaran tadi yang macam Amalan dah terangkan adalah untuk membuat pindaan mengikut keperluan dan apa yang sepatutnya lah kepada kaum-kaum yang terdapat di tanah Melayu ni. Okey, antara yang dicadangkan adalah yang pertama tadi, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua adalah mengalihkan kepada antara kaum sebagai satu rumpun bahasa tanah Melayu. Maksudnya kalau boleh tak nak ada perbalahan lah ataupun perselisihan faham antara kaum ni kan. Okey, seterusnya yang ketiga pula adalah mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Dekat sini maksudnya Penyataan Razak ni mengusulkan untuk memperbetulkan dan menambah baiklah sistem pendidikan di tanah Melayu ni supaya semua kaum dapat pendidikan yang sama rata. Okay, kemudian menyediakan kemudahan pelajaran yang mencukupi,
kemudian mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih dan progresif. Okey, kemudian Pendidikan Razak ni juga dia ada mengumpulkan 17 syur dengan mengambil kira matlamat untuk membentuk satu sistem pendidikan negara yang setaraf dengan negara-negara lain pada waktu itu. Jadinya antara salah satunya pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib bagi semua sekolah rendah dan menengah. Maksudnya kalau pergi mana-mana sekolah aku memang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memang wajib ambil. Tak ada yang boleh drop ke apa. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tangan menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan. Maksudnya kalau kita macam sekarang dekat Malaysia sendiri pun memang kita ada SJKT dan SJKC. Kemudian di setiap sekolah tu contohnya SJKT bahasa Inggerisnya adalah bahasa Tamil. Saya tahu sekolah jenis kebangsaan ni dia diwujudkan sebelum merdeka. Betul? Dan sampai sekarang masih ada. Okey, kemudian guru diletakkan di bawah satu sistem perkhidmatan profesional dan latihan yang sama. Jadinya guru ni semua yang bertauliah. Tak ada yang boleh tiba-tiba sahaja jadi guru. Dia mesti ada peringkat-peringkat dia untuk mendidik anak murid kan. Guru ni dapat latihan dah dari kisah sendiri lah. Bukan cukup tak cukup dia kan. Mentali Kemudian seterusnya bahasa pengantar dalam bahasa lain boleh digunakan. Maksudnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kan bahasa wajib kan. Maksudnya kalau ada tambah seperti bahasa Arab ataupun bahasa Perancis itu digalakkan jugalah. Tapi tidak diwajibkan. Jadinya murid-murid ni yang nak belajar bahasa tu boleh je belajar Itu kan belajar. Betul? Nanti nak sambung kerja ke kan senang kan tak ada bakat. Seterusnya 17 tadi saya sebut 17 syur kan. Yang seterusnya dia hanya lebih kurang dia boleh tengok dekat muka surat A2 untuk sebagai rujukan tambahan. Kebanyakannya dia akan menekankan untuk penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mesti pendidikan ni dia more pada bahasa kan. Jadi sistem sekolah tu Dia- fungsi betul tak? Dia menguatkan ataupun memperbaiki sistem pendidikan di tanah Melayu. Okey, seterusnya Pendidikan Razak ni dia menjadi permulaan zaman perubahan dengan usaha membentuk sistem pendidikan yang lebih stabil dan kukuh. Macam saya cakap tadi dengan ciri-ciri nasional. Maksudnya diorang ni sentiasa mengkaji apa yang perlu dibaik pulih, apa yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Maksudnya dekat pendidikan Razak ni dia akan pastikan pendidikan tak ada ketinggalan dia ikut zaman tu betul tak? Dan dia tidak akan membezakan juga antara kaum tu dan akan pastikan setiap kaum dapat pendidikan yang sama rata. Okay, kemudian Pendidikan Razak ni selepas dikaji semula dia memang akan mengangkat pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan mewujudkan sistem peperiksaan sebagai pentaksiran yang sama di seluruh negara. Sekarang kita ada SPM sahaja walaupun UPS ada dah dimasukkan tapi SPM masih dikekalkan untuk kita tengoklah pencapaian setiap murid itu sendiri. Okay, kemudian secara tuntasnya lah mengenai laporan Razak ni dia merupakan sejarah perkembangan pendidikan yang mendidik manusia untuk berfikir dan menambah baik pelaksanaan pendidikan di negara ini. Maksudnya kita nak memperbaiki sistem pendidikan ni bukan senang. Sejak banyak benda yang kita perlu tengok, perlu kaji, betul? Dan setiap murid juga berbeza. Jadi kita perlu pastikan setiap keperluan murid itu diutamakan yang betul. Okay, kemudian perbincangan perlu dilakukan dan ditambah baik dan menambah baik kelemahan yang dikenal pasti. Maksudnya kalau ada yang terkurang, jadi kita perlu cari cara penyelesaian untuk memperbaiki sistem pendidikan tersebut. Jadi tidak ada pembinaan telah dibuat untuk menjadikan sistem pendidikan lebih baik dan lebih relevan dengan pendidikan semasa. Jadi itu sahajalah mengenai Pendidikan Razak.